Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali bersama Cikgu Sabiah dalam Jom Belajar Sains. Baiklah, kita akan teruskan pembelajaran kita pada minggu ini. Bersedia semua? Bagus. Cuba kamu perhatikan apa yang telah berlaku kepada apa kita nak cakap tu ya. Kartun yang ada di hadapan kita ni. Dia telah mengalami satu penyakit iaitu dikenali sebagai selsema. Jadi, selsema adalah salah satu daripada penyakit yang boleh berjangkit. Baiklah, objektif pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, menyatakan sekurang-kurangnya 3 langkah pencegahan penyakit berjangkit dengan betul, dan yang kedua, menyatakan sekurangnya 4 amalan harian untuk mencegah jangkitan penyakit berjangkit dengan betul. Ya betul, hari ini kita akan belajar mengenai penyakit-penyakit berjangkit yang telah kita pelajari pada minggu yang lepas dan bagaimanakah cara untuk mencegah ianya daripada berjangkit. Dan juga amalan yang sepatutnya kita amalkan dalam kehidupan seharian kita. Baiklah, yang pertama, langkah pencegahan penyakit berjangkit. Cuba lihat paparan yang cikgu sediakan. Pada sebelah pagi, Syafiq dia bermain bola sepak. Selepas bermain, dia terus makan tanpa membasuh tangannya terlebih dahulu. Kawannya telah menegur, "Syafiq, kamu terus makan selepas main bola sepak?" Tetapi Syafiq tidak mengendahkan kawannya. Apa yang berlaku? Pada sebelah petangnya, Syafiq telah mengalami sakit perut. Agak-agak kamu, apa yang telah berlaku ya? Ya betul. Kerana Syafiq tidak mencuci tangan sebelum makan. Tahulah kan, kalau bermain bola sepak, tentunya kamu mungkin terjatuh. Tangan mungkin tersentuh rumput. Kita tahu di rumput dan di mana-mana banyak terdapatnya mikroorganisma sebagai contoh bakteria. Jadi inilah antara penyebabnya yang menyebabkan berlakunya sakit perut. Jadi langkah yang pertama yang sepatutnya kita amalkan adalah mencuci tangan sebelum makan. Okay, baiklah, yang seterusnya. Abangnya menegur adiknya. Kenapa guna tuala abang? Kenapa abangnya menegur? Kerana abangnya ada penyakit. Cuba kamu lihat badan abangnya tu. Ada tumpuk-tumpuk. Penyakit apa tu? Ya, penyakit panau atau penyakit kurap. Jadi apa yang berlaku pada adiknya? Selepas seminggu kemudian, alamak, kurap dah ada pada badan saya. Itulah akibatnya kerana adiknya telah menggunakan tuala abang. Abangnya mempunyai penyakit yang berjangkit. Jadi telah berlaku penyebaran penyakit. Jadi apa langkah yang sepatutnya kita buat? Ya, tidak berkongsi peralatan peribadi dengan orang lain. Kerana peralatan peribadi sangat terdedah kepada mikroorganisma. Sekiranya dikongsi, kemungkinan kita akan memindahkan penyakit yang kita ada kepada orang lain. Baiklah, kita dah belajar 2 ya, cara untuk ataupun langkah pencegahan penyakit daripada berjangkit. Kita pergi yang ketiga. Kawannya bersin dan kemudian 2 hari kemudian kawannya yang berdua itu pun turut bersin. Apa yang telah berlaku sebenarnya? Ya betul, kerana murid yang pertama tu semasa dia bersin dia tidak menutup mulut. Jadi sepatutnya tutuplah mulut dan hidung ketika kita bersin dan juga batuk. Kerana mikroorganisma tersebut boleh bergerak dan berpindah kepada orang yang lain. Okey, seterusnya. Ini adalah contoh seseorang yang telah dihinggapi demam denggi. Jadi demam denggi kita telah pelajari ianya merupakan penyakit yang boleh berjangkit sekiranya tidak dirawat dengan betul. Jadi pesakit demam denggi dikuarantin
diasingkan daripada orang lain. Jadi, langkah pencegahannya ialah kuarantin pesakit yang mengidap penyakit berjangkit. Begitu juga dengan penyakit mata ataupun apa itu namanya ya? Konjungtivitis. Konjungtivitis juga hendaklah dikuarantin. Bermaksud pesakit ini tidak boleh bertemu dengan orang yang lain supaya penyakit yang dihidapinya tu tidak boleh berpindah ke orang yang sihat. Okay, baiklah, kita teruskan lagi. Fikir sejenak. Apakah penyakit yang dibawa oleh nyamuk Aedes? Kamu dah tahu kan? Betul, iaitu demam denggi. Bagaimanakah kita mengelakkan diri daripada mendapat penyakit yang dibawa oleh nyamuk ini? Yang ini kamu cuba berfikir. Sekiranya ada jiran yang telah mendapat penyakit yang dibawa oleh nyamuk Aedes ini, apakah yang langkah ataupun apakah yang perlu kamu lakukan supaya keluarga kamu tidak dijangkiti penyakit ini? Sama-sama fikir ya. Nanti cikgu akan tanya dalam kelas. Okey, baiklah. Peluh pada badan sebenarnya tidak berbau. Betul kan? Sebenarnya peluh tu tidak berbau. Tetapi apa yang menyebabkan bau tu? Kerana bakteria pada badan yang bercampur dengan peluh menyebabkan badan kita berbau. Jadi kita hendaklah sentiasa memastikan badan kita berada dalam keadaan bersih supaya tiada bakteria yang menyebabkan bau peluh kita. Okay, baiklah, tadi kita telah pelajari langkah-langkah yang perlu kita amalkan untuk mencegah penyakit daripada berjangkit. Yang ini satu suasana di dapur, penyediaan makanan. Mengapa dapur ini sangat kotor? Kita kan nak sediakan makanan untuk orang makan. Betul. Apabila penyediaan makanan tidak bersih, maka ia juga boleh menyebabkan keracunan makanan. Jadi langkah pencegahannya adalah penyediaan makanan mestilah dalam keadaan yang bersih. Begitu juga jika kita hendak makan di kedai di luar, kita hendaklah pastikan kedai yang kita hendak masuk itu dalam keadaan yang bersih supaya kita tidak mudah terkena keracunan makanan. Baiklah, yang ini pula. Ibunya bertanya, dari manakah kamu ambil air itu? Anaknya menjawab, dari paip. Boleh ke kita terus minum air dari bilik air itu? Ya, betul. Tak boleh. Kenapa? Kerana air yang terus diambil dari bilik air kemungkinan mempunyai bakteria yang berbahaya di dalamnya. Jadi apa yang perlu kita buat? Betul. Kita hendaklah memasak air minuman kita terlebih dahulu. Okay. Bagi yang sekarang ni ramai yang kurang dah memasak air, cikgu rasa. Kerana masing-masing di rumah sudah ada alat untuk menapis air. Betul kan? Macam-macam jenama yang ada. Itu pun salah satu cara untuk memastikan air yang kita minum bebas daripada bakteria dan juga mikroorganisma yang berbahaya. Kerana alat-alat tersebut telah dipasang dengan penapis yang boleh menapis air itu supaya menjadi bersih dan selamat untuk diminum. Baiklah, tadi kita dah bincangkan mengenai langkah pencegahan penyakit-penyakit berjangkit. Seterusnya, kita nak lihat apakah amalan harian untuk mencegah jangkitan penyakit daripada berjangkit. Jika kita teliti, kedua-dua tajuk ini ada persamaan, ada perkaitan. Yang tadi adalah langkah pencegahan dan yang ini adalah amalan harian. Lebih kurang je ya. Tapi kita nak tengok juga satu persatu. Yang pertama, mengapakah ibu membasuh tangan selepas keluar dari tandas? Ya betul, apabila kita keluar daripada tandas, kita hendaklah mencuci tangan kita. Gunakan sabun kerana di tempat-tempat kotor terdapat banyak kuman ataupun bakteria. Jadi, untuk mengelakkan dia daripada berjangkit, kita hendaklah terus mencuci tangan kita menggunakan sabun. Amalan yang pertama, sentiasa mencuci tangan. Walaupun kita rasa tangan kita bersih, tak apa. Pastikan kita sentiasa mencuci tangan. Lagilah sekarang kita masih lagi menghadapi wabak COVID kan? Jadi kita tidak nampak mikroorganisma tersebut.
maka hendaklah kita sentiasa mengamalkan mencuci tangan. Yang kedua, elakkan makanan terdedah dan dihinggapi lalat kerana lalat adalah pembawa penyakit berjangkit. Sebab lalat ni dia suka hinggap pada sampah dan kotoran. Jadi mungkin kakinya tu dia tak basuh. Pernah tengok ke lalat basuh kaki? Betul, tak pernah kan? Jadi kita pastikan makanan kita bertutup. Gunakanlah tutup saji ataupun bekas yang mempunyai penutup supaya tidak terdedah dan dihinggapi oleh lalat. Seterusnya, inilah yang dikatakan amalan hariannya iaitu menutup makanan. Jangan biarkan makanan terdedah. Mandi hendaklah menggunakan sabun ataupun sabun antiseptik untuk membersihkan dan menghilangkan kuman. Jadi kuman ini menyebabkan gatal-gatal dan penyakit kulit. Mandi gunakan sabun ya. Okey, seterusnya penutup hidung dan mulut semasa wabak penyakit yang merebak melalui udara. Macam kita pakai sekarang, penyakit yang ada sekarang dia merebak melalui udara. Jadi kita naklah menutup mulut dan juga hidung kita. Okey, kemudian elakkan berada dekat dengan rakan yang dijangkiti penyakit berjangkit. Contohnya konjungtivitis. Elakkan ya. Kalau tak ada keperluan, tak payahlah pergi dekat dia. Tak apa, dia insya-Allah akan faham sebab dia sedang sakit. Seterusnya, tangan boleh dibersihkan menggunakan cecair pembasmi kuman. Biasanya ada di hospital dan klinik. Tapi dengan situasi sekarang, kat mana-mana kita jumpa kan? Kat rumah kita pun ada. Jadi, hendaklah jadikan itu sebagai amalan. Inilah rumusan kita hari ini iaitu terdapat lebih kurang 5 langkah untuk mencegah penyakit berjangkit. Yang pertama, mencuci tangan sebelum makan, tidak berkongsi peralatan peribadi, kuarantin pesakit yang mengidap penyakit berjangkit, penyediaan makanan yang bersih dan memasak air minuman. Dan yang kedua, amalan harian untuk mencegah jangkitan, iaitu mencuci tangan, elak makanan terdedah, tutup makanan, mandi menggunakan sabun, menutup hidung dan mulut dan elak daripada mendekati pesakit yang dihinggapi penyakit berjangkit. Okey, macam mana? Boleh ikut tak tajuk kita hari ini? Alhamdulillah, tajuk ni mudah saja. Ianya sudah menjadi amalan harian kita sebenarnya. Cuma ini untuk peringatan semula. Baiklah, jom kita buat kerja sekolah. Okay, apa kerja yang pertama? Seperti biasa, cikgu minta kamu buat peta pokok iaitu tajuk langkah pencegahan penyakit berjangkit tadi ada 5 kan? Okay, kamu buat dalam buku nota sains. Yang kedua, buat masih lagi peta pokok iaitu amalan harian. Ada 6. Kamu isikan tempat kosong dan buat elok-elok, kemas-kemas ya. 1 muka surat, 1 tajuk. Dan yang ketiga, kamu tengok buku teks dan salin soalan yang ada di dalam buku teks. Buat pada soalan nombor 1 hingga soalan nombor 6. Soalan ini ada dalam buku teks kamu pada muka surat 44. Baiklah, cikgu rasa itu sahaja tajuk kita pada hari ini dan tugasan yang perlu kamu buat untuk tajuk langkah pencegahan dan juga amalan harian. Jadi cikgu harap kamu dapat siapkan kerja dan dapat belajar dengan baik sehingga kita berjumpa lagi. Cikgu ucapkan selamat belajar dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.